Muhammad Khairul dari Sekolah Kebangsaan Pasir Gudang 4 Johor. Hari ini saya ingin membaca cerita rakyat di dalam majalah Dewan Pelajar ini. Tajuknya Kerana Mungkir Janji. Cerita ini ditulis oleh Ismail Hashim. Cerita ini ialah cerita rakyat Indonesia. Pada zaman dahulu, ada seorang pemuda yang bernama Toba yang bekerja sebagai pesawah dan peladang. Pada suatu hari, ketika menikmati makanannya, Toba teringin sekali memakan nasi dengan berlaukkan ikan. Alangkah sedapnya jika saya dapat makan ikan dengan nasi ini. Sudah tentu tambah berselera saya makan, bisik hati Toba. Bagi memenuhi impian itu, Toba pergi ke sungai dengan membawa alat memancing ikan dan bekas menyimpan ikan. Toba berdoa agar dia mendapat ikan yang besar. Apabila tiba di sungai itu, Toba pun menghulurkan kail beserta umpan ke dalam sungai tersebut. Setelah lama menunggu, tiba-tiba Toba merasakan mata kailnya direnggut. Toba menarik jorannya. Alangkah gembira dan bangganya Toba kerana memperoleh ikan yang besar dan sangat cantik. Sisik ikan itu berkilau emas. Ketika Toba cuba menarik ikan itu ke tepi, tiba-tiba Toba terdengar suara madu daripada seorang gadis. Toba mula berasa ketakutan. Mata Toba meliar ke kawasan sekitarnya dan mencari arah suara itu datang. Rupa-rupanya suara tersebut datang dari ikan yang besar itu. Ikan itu merayu kepada Toba agar tidak menjadikannya sebagai makanan. Ikan tersebut memberitahu Toba bahawa dirinya bukan ikan yang biasa. "Apakah maksud kamu? Apakah keistimewaan kamu?" tanya Toba. Tiba-tiba, ikan itu bertukar menjadi gadis yang cantik. Toba berasa terpegun apabila melihat kecantikan gadis itu. "Siapakah nama kamu?" tanya Toba. "Nama saya ialah Nauli," balas gadis itu. Akhirnya, Toba melamar Nauli menjadi isterinya. Nauli menerima lamaran tersebut dengan satu syarat. Toba tidak akan sama sekali menyebut asal-usulnya, iaitu gadis jelmaan ikan. Toba tersenyum. Bagi Toba, syarat itu terlalu mudah untuk dikotakkan olehnya. "Saya berjanji," balas Toba. Sejak berkahwin dengan Nauli, Toba semakin rajin bertani dan mengerjakan ladangnya itu. Beberapa bulan kemudian, Nauli hamil. Setelah genap 9 bulan 10 hari, Nauli pun selamat melahirkan cahaya mata lelaki yang comel yang diberi nama Samosir. Nauli suka memanjakan Samosir. Sebagai akibat, Samosir menjadi nakal dan pemalas. Samosir tidak suka melakukan sebarang kerja dan hanya suka berhibur, makan dan tidur. Samosir enggan membantu ayahnya bekerja mengerjakan sawah dan ladang. Anak-anak jiran mereka yang seusia dengan Samosir pula rajin membantu ayah dan ibu mereka di sawah dan ladang. Pada suatu hari, Nauli telah meminta Samosir menghantar makanan tengah hari kepada ayahnya. "Toba, saya tidak mahulah ibu. Saya tidak pernah menghantar makanan untuk ayah. Kawasan sawah ayah berada jauh dari rumah kita," kata Samosir. "Kesihan ayah kamu. Dia tentu sedang lapar sekarang ini. Pergilah sayang," rayu Nauli kepada anaknya. Air mata Nauli mengalir apabila mengenangkan kedegilan anaknya yang tidak mahu mendengar cakap itu. Nauli juga berasa sedih mengenangkan Toba yang sedang menunggu kehadirannya membawa makanan tengah hari itu. Akhirnya, Samosir berasa kasihan kepada ibunya.
Baiklah ibu, ujar Samosir. Terima kasih Samosir. Kamu memang anak yang baik, puji Nauli. Pada masa yang sama, Toba yang tidak dapat menahan rasa kelaparannya itu memanggil-manggil nama isterinya, Nauli. Setelah lama menunggu, Toba pun berjalan kaki pulang ke rumah. Sambil berjalan, Toba memujuk perasaannya supaya banyak bersabar. Toba beranggapan Nauli mungkin sibuk dengan kerjanya di rumah dan tidak sempat menghantar makanan tengah hari untuknya. Ketika dalam perjalanan pulang, Toba melintas sebuah pondok. Tiba-tiba, dia terdengar bunyi dengkuran pemuda yang sedang tidur nyenyak di dalam pondok tersebut. Alangkah terperanjatnya Toba apabila melihatkan tubuh yang sedang lena itu amat dikenalinya. Samosir, jerit Toba dengan rasa terkejut. Di sini rupanya kamu, ujar Toba. Toba menerpa ke arah bekas berisi makanan tengah hari untuknya. Bekas makanan itu dibuka. Perasaannya yang kecewa tiba-tiba bertukar menjadi merah apabila mendapati bekas yang berisi makanan tengah hari tersebut didapati kosong. Makanan di dalam bekas itu telah dimakan oleh Samosir. Kamu memang anak yang pemalas, jerit Toba. Tanpa disedari, Toba memukul Samosir sambil mengukit asal-usul anak lelakinya itu. Memang dasar anak ikan yang pemalas. Kamu hanya tahu makan dan tidur, ujar Toba bertubi-tubi dengan perasaan yang sungguh marah. Disebabkan ketakutan, Samosir berlari pulang mendapatkan ibunya, Nauli. Toba terduduk melepaskan penatnya dan berasa terkilan kerana telah mengingkari janjinya pada Nauli. Maafkan aku Nauli, aku telah memungkiri janji aku pada kau, bisik Toba seorang diri di dalam pondok itu. Samosir telah memberitahu kepada Nauli bahawa Toba telah menuduhnya anak ikan yang pemalas. Kamu telah mengingkari janji Toba. Kamu terimalah balasannya nanti, ucap Nauli dalam hatinya. Dengan rasa marah, Nauli telah meminta Samosir pergi ke sebuah bukit yang paling tinggi. Nauli telah menadah tangannya ke langit. Nauli telah menyeru awan di langit supaya menurunkan pembalasan ke atas Toba yang telah memungkiri janjinya itu. Tidak lama kemudian, awan yang cerah bertukar menjadi awan mendung yang hitam. Petir dan kilat sabung menyambung. Tiba-tiba, hujan turun dengan lebatnya. Hujan yang turun mencurah-curah itu telah menggelamkan kawasan yang rendah, termasuklah kawasan tempat tinggal mereka. Nauli yang berdiri sejak tadi telah bertukar menjadi ikan semula. Nauli menghilangkan dirinya di dalam air. Toba pula cuba mendapatkan Nauli dan memohon maaf kepadanya, namun gagal berbuat demikian. Akhirnya Toba juga hanyut dalam banjir yang berarus deras itu. Kawasan yang dilanda banjir itu telah terbentuk menjadi sebuah danau yang kemudiannya dikenali sebagai Danau Toba. Sementara bukit tinggi yang menjadi tempat Samosir menyelamatkan dirinya telah menjadi sebuah pulau yang terkenal, iaitu Pulau Samosir. Sekian, terima kasih.